Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Sambungan kitab Misbahul Munir muka surah 6. Katanya musannif, inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Selesai dah lah. Rukun iman dah selesai dah. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, dengan makna rukun iman ni, isi kandungan yang ada di dalam rukun iman ni, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul sampai habis lah. Percaya ni dengan makna percaya makna. Percaya makna dengan makna kandungan yang ada di dalam beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Maknanya kita mengaku kewujudan dan sifat-sifat dia lah. Apa percaya kepada Rasul? Maknanya segala apa yang dibawa kita terima, dan sehingga habislah. Percaya dengan makna. Siapa yang tak percaya dan tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir. Tidak dinamakan dia orang yang beriman. Walaupun satu tak percaya, bawa hak lain habis. Tahu semua. Hak lain percaya, ada satu je tak percaya, iman dia tak terpakai. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Wa man yakfur, barang siapa yang kufur. Sebelum tu Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kamu kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul, wal kitab alladzi anzala min qablu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau kufur jadi apa? Wa man yakfur. Tuhan pun katalah, siapa-siapa yang kufur, siapa-siapa yang tak percaya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia tu sesatlah, sesat yang jauh. Maknanya ay kharaja an tariqil huda. Itu makna dhalla dhalalan ba'ida. Maknanya dia keluar daripada jalan petunjuk. Kharaja an tariqil huda. Arti dia apa? Barang siapa kafir ia. Apa makna kafir? Yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala. Tak percaya dengan Tuhan dan segala malaikatnya. Tak percaya malaikat dan segala kitabnya dan sekalian rasulnya dan hari akhir, yakni hari kiamat. Maka sesungguhnya sesat dia akan sebagai sesat yang jauh. Dia ni jauh sangat. Bila dia tak percaya dengan salah satu, kufurlah. Tak percaya dengan Nabi, bukan takat dengan Nabi. Wa bima ja'a bihi min indillah, dan juga apa yang Nabi bawa. Bukan kata tak percaya kat Nabi saja, tak percaya dengan apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi bawa semuanya kena percaya. Percaya sungguh-sungguh. Apabila dengar itu syariat, itu hukum, halalnya, haramnya, wajibnya, maka kita kena terima tanpa kita ada rasa komen apa-apa. Itu makna kita beriman dengan Nabi dan apa yang Nabi bawa lah.
Kalau kita engkar satu daripada perintah Allah, maka kita engkar dengan keseluruhannya. Tolak satu makna tolak semua. Habis itu iman, rukun iman. Dan rukun iman ni kita akan bincangkan di kitab tauhid ni lah. Dan khususnya pada hak mula-mula itulah perbincangan yang paling panjang sekali. Percaya dengan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita kan kena kenal satu-satu. Itu akidah. Ilmu yang pertama-tama sekali kita kena belajar. Habis kemudian katanya bermula ihsan. Ihsan tu apa pula? Jadi agama ini ada 3. Pertamanya iman, Islam dan ihsan. Ihsan tu apa pula? Ihsan ni bahasa mudah kita kata ikhlas. Makna ihsan kita boleh terjemah dengan perkataan lain al-ikhlas. Maknanya ikhlas kerana Allah Taala. Itu ihsan. Buat apa-apa pun biar ada ihsan. Ini dengan ada ikhlas. Bila dia ikhlas maka dia buat baik. Kalau dia tak ikhlas dia tak akan jadi baik. Jadi katanya berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya daripada segala yang disuruh itu dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Itu makna ihsan. Kita buat tu biar bagi kena syarat, bagi kena rukun elok cukup semua. Dan seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Seolah-olah kita duduk hadapan Allah, kita tengok. Seolah-olah. Bukannya kita tengok Tuhan duduk depan tak. Seolah-olah seperti mana Tuhan duduk depan kita. Ini martabat yang paling tinggilah. Dia panggil maqam musyahadah. Kalau di sisi tasawuf ni, orang yang syuhudkan hati dia tu. Seolah-olah Allah duduk depan dia. Dengan makna kata apa? Dia beribadah ikhlas di dalam ibadah dia. Seolah-olah Tuhan tu berada di depan dia. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun, walaupun kita tak melihat, memang kita tak melihat, tapi seolah-olah. Ini dipanggil ihsan. Ihsan ni kata ulama, dia ada sebahagian ulama menyimpulkan kepada 3 martabat ataupun 3 pangkat. Pangkat yang pertama iaitu kita buat amal ibadah ni sekadar menggugurkan tuntutan sahaja, dengan bahawa kita sembahyang puasa ni cukup syarat dan rukun, itu sahaja. Hatinya kosong. Itu kita kata ihsan. Ihsan orang awam takat itulah. Sembahyang elok, takbirnya dia jaga, rukuknya dia jaga, sujudnya jaga, segala benda yang membatalkan dia tak buat, rukunnya dia datangkan, syaratnya dia buat dengan sempurna. Itu dipanggil ihsan. Ihsan dah. Kita jaga hak tu pun ihsan. Datangkan pula yang sunat-sunat, itu ihsan. Ihsan maqam orang awam. Kita tak dapat nak buat seperti kita melihat Allah, ataupun kita datangkan perasaan Allah melihat kita pun tak apa lagi lah. Sebab apa? Memang diuzurkan bagi orang awam. Orang awam ni tak boleh nak sampai tu. Hati tak bersih dia tak dapat. Dapat sat-sat macam tu lah. Hilang sat ada, sat tak ada, sat ada, sat tak ada, lagu tu je. Tapi sekurang-kurang bagi ada martabat ni lah. Orang yang menjaga ibadah, rukun dan syaratnya. Itu martabat yang paling rendah. Martabat yang lebih tinggi daripada tu yang disebut di dalam hadis ni lah, kita buat itu dan hati kita itu kita kata apa, kita merasakan, menghadirkan perasaan bahawa Allah ni memandang kita. Kita ni tenggelam dalam perasaan itu, ataupun kita hadirkan dalam perasaan itu, kita rasa Allah ni memerhati kita, melihat kita. Ini di maqam yang lebih tinggi daripada hak tadi. Maknanya dia sembahyang bukan hanya sekadar anggota zahir, tapi dia ibadah tu berserta anggota batin hati.
Hak ni lah yang dikatakan khusyuk tu ada. Ini maqam yang lebih tinggi dipanggil maqam muraqabah. Dia sentiasa muraqabah, mengintai-ngintai hati dia dengan Tuhan. Kalau kat sana Waden sana panggil muraqib, kalau di ribat lah. Kalau di Darul Musawa panggil apa tak? Allah ke Hazam baru-baru ni depa dah buat sistem semualah. Ada waden depa panggil apa tu? Haris bukan Haris jaga depan tu. Dia tak ada sebut. Kalau dia ribat waden duduk jaga orang tu, suruh bangkit sembahyang apa tu, itu muraqib. Sebab dia yuraqibu. Dia sentiasa mengintai-ngintai, tengok tak bangkit lagi. Itu yuraqib. Muraqabah. Jadi kita ni muraqib. Kita ni bila dalam ibadah kita ni kena jadi orang yang muraqib, mengintai-ngintai. Kena ada muraqabah di dalam hati-hati, dalam hati kita tu. Maknanya kita sentiasa menghadirkan hati kita ni sentiasa ingat pada Allah. Hak ni lah orang sembahyang hak ada khusyuk ni. Khusyuk ni sebahagian pendapat meletakkan sebagai rukun. Sembahyang tu. Kalau siapa tak khusyuk sembahyang tak sah. Dah nama rukun macam tu. Nama rukun kalau lalai alpa sembahyang ingat ni sembahyang tak dikira. Tapi mazhab kita dah lah. Mazhab kita dia tak. Dia sebagai ihsan sahaja. Itu yang kedua. Yang paling tinggi adalah martabat yang disebut maqam musyahadah, iaitu tenggelam di dalam lautan mukasyafah sehingga dia melihat Allah Ta'ala. Bukan mana melihat Allah di depan, tak lah. Dia berada di dalam lautan mukasyafah dipanggil. Lautan yang Allah bukakan hijab-hijab kepada dia, hati dia tenggelam sehingga dia melihat Allah. Bukan makna melihat Allah di depan dia tengok, tidak. Bukan melihat dengan mata kepala tu, tidak. Bukan melihat zat Allah pun tidak. Bukan macam itulah. Ini semua dibincang dalam ilmu tasawuf lah. Ini semua dipanggil zauq, perasaan. Perasaan ini bila kita sebut tak akan menggambarkan. Bila kita kata melihat Allah, orang akan gambarkan mata macam tu, itu melihat Allah. Tapi tak, bukan. Dia perasaan. Bila sebut perasaan ni, tidak ada kata-kata yang kita nak boleh gambarkan. Dan benda ni disebut di dalam hadis Nabi yang selagi akan dibaca tu lepas tu. Itu dipanggil ihsan. Jadi bila kita ada ihsan ini bila kita ada ihsan ini, maka kita akan ada ikhlas samalah. Ikhlas dan ibadah kita tu jadi cantiklah. Ibadah kita tu akan dipandang Allah Ta'ala lah. Apabila ibadah tu tidak ihsan, maka ibadah tu tak dipandang. Walaupun kita kata martabat paling rendah, kena ada jugalah. Sebab kalau tak ada ni, ibadah kita tu kosong, dibuang. Hak ni yang disebut wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Zubat. Tiap-tiap orang yang beramal tapi tak ada ilmu, bi ghairi ilmin ya'malu, dia tak ada ilmu, dia buat a'maluhu, amalan dia tu semua mardudatun, dicampak, dibuang, ditolak, la tuqbalu, tak diterima Tuhan. Bukti dia mana? Bukti dia hatta hak zahir pun kita kena jaga. Kadang orang duk cerita hak batin, saya tak, zahir pun kena ada ilmu dan sembahyang rukun syarat. Sebab seorang sahabat pernah mai jumpa dengan Nabi yang dia nak belajar, dia nak tunjuk kepada Nabi cara solat kan. Hadis ni masyhur, semua orang tahu, tak payah cerita hadis hasan sahih apa semua orang pernah dengar hadis ni. Seorang sahabat tu dia sembahyang depan Nabi, Nabi kata dia hang sembahyang, hak tadi tak sembahyang. Walaupun dia bangkit, walaupun dia rukuk, walaupun dia sujud, walaupun dia bagi salam, tapi Nabi kata hang tak sembahyang tadi, sembahyang lain, buat lagi. Habis macam tu kan, Nabi kata sembahyang lain, hak tadi bukan sembahyang. Sampai dia kata aku tak reti dah ya Rasulullah, tak tahu dah nak buat lagu mana. Kan? Jadi itu menunjukkan bahawa apa? Rukun syarat itu termasuk di dalam ihsan yang Allah nak pandang. Kalau ibadah tu tidak ada ilmu, maka ibadah tu kosong macam tadi.
Dia sembahyang secara zahir, tapi Nabi kata tu tak sembahyang. Cuba bayangkan kalau orang tu Nabi dia tegur. Kalau orang zaman lah dia main mengaji, tok guru lah tegur. Tu tak sah, tu tak sah, macam ni sah, macam ni tak sah. Maka dia boleh berubah. Kalau orang tu tak ada ilmu, bayangkanlah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dah dia sembahyang, dia kata aku duk buat macam tu. Ada cerita lawak tu Arab tu, cerita lawak Arab lah. Anak dia kan lawak ni kan, anak dia masuk dalam jamban. Anak dia nyanyi tala'al badru alaina dalam jamban. Pak dia ketuk pintu, pukul dia, marah dia, menangis. Bini dia tanya, awak abang duk pukul anak pasal apa? Anak sampai pukul menangis. Dia kata, dia baca Al-Quran dalam jamban. Lepas tu bini dia pula pukul dia. Abang, yang tu bukannya Al-Quran, yang tu syair. Tala'al badru alaina. Lepas tu dia pula menangis. Dia kata, lah ya ke? Pasal apa abang pula menangis? Dia kata, lah aku dah 20 tahun dah baca benda tu Al-Quran dalam mayang lah tu. Sebab jahil. Boleh jadilah. Bila tak ada ilmu bolehlah jadi. Walaupun cerita tu lawak, tapi benda tu boleh jadi. Yang disangkakan Al-Quran tapi bukan. Maknanya ibadah itu kosong. 20 tahun buat macam tu, 20 tahun buat. Banyak benda-benda yang dalam bab solat ni yang perlu ditekankan. Contoh kadang-kadang tu boleh jadi dia sembahyang dah nak habis dah, nak pergi sarang tasyahud dah, dia berasa ada lekat celah gigi apa, dia kek dia makan. Batal sembahyang? Batal makan. Kalau dia tak mengaji, dia tahu tak tahu ya, sembahyang memang dia reti. Bangkit, rokok, sujud, dia duduk tengok dari kecil lagi memang reti tu. Waktu dia tiru, dia reti. Belajar tak mestilah kita kena buka kitab kan. Hak tu pun melihat pun salah satu pembelajaran. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, hangpa sembahyang macam hangpa tengok aku sembahyang macam tulah Nabi kata. Tu pun belajar juga. Tapi ada benda-benda yang kita tengok tak boleh, kita kena buka kitab. Benda-benda yang membatalkan, benda-benda yang menyebab tak sah bacaannya, hak orang lain tak boleh tegur, hak orang lain tak nampak, kita saja. Hak tu kena belajar. Kalau dia tak belajar, boleh jadi dia buat benda yang sama berulang-ulang di dalam setiap solat dia, maka tidak sah. Itu tidak ada ihsan. Tidak ada ihsan. Bagi martabat orang awam, ihsannya apa? Kita jaga tu. Rukun syarat tu kita jaga. Itulah ihsan. Itulah ihsan bagi kita. Hak orang hak tinggi-tinggi pangkat tu, yang tu ihsannya lagi power lah. Di antara kisah yang masyhur kan, yang selalu diceritakan, mana syekh ni dia ada banyak anak murid, tapi dia selalu lebihkan seorang anak murid ni. Apa-apa dia lebihkan murid ni, apa-apa dia puji seorang ni, sehinggalah anak murid dia mungkin ada yang bunyi-bunyi di belakang. Dia kata, oh syekh ni sayang no dekat fulan-fulan ni. Sampai syekh ni nak menunjukkan kelebihan yang ada pada anak murid dia yang dia sayang ni daripada hampa semua. Dia kata, dia pun buat satu perintah. Dia kata, hampa semua pakat sembelih burung seorang seekor, pergi cari tempat tak ada siapa kan. Cerita ni semua orang tak dah pernah dengar kan. Maka pakat pergi sembelih lah. Seorang masuk dalam semua, seorang pergi belakang rumah, macam-macam tempat yang mereka tengok. Mereka tak ada siapa, kena taat perintah syekh, sembelih. Semua balik, ada seorang yang gagal menyempurnakan misi. Siapa dia? Orang yang paling syekh sayang. Mereka kata, apa dia ni? Tahulah syekh sayang pun kan, tapi syekh suruh buat benda mudah macam ni pun tak boleh buat. Maka mereka pun, syekh pun tanya, sembelih dah? Sembelih kat mana? Lautan ni sembelih mana? Kau ni tanya seorang-seorang. Kau ni pasal apa tak sembelih? Dia kata, syekh macam mana saya nak sembelih? Saya pergi di mana-mana Tuhan melihat. Dia kata, ada di mana-mana Tuhan melihat, macam mana nak sembelih? Dia kata, dia rasa bila dia nak sembelih, syekh kata jangan bagi ada siapa pun yang tengok. Jadi bila dia nak sembelih, macam mana aku nak sembelih, Tuhan tengok aku, nak pergi taman mana pun tak boleh. Maka syekh pun kata, hampa tengok beza hampa dengan dia. Hampa hanya mementingkan zahir, hanya tengok makhluk tak ada terus. Dia sentiasa ingat kepada Allah, mementingkan Allah dalam hati dia. Sebab tu aku sayang kat dia, sebab tu aku lebihkan dia.
Itu maqam ihsan yang ada pada dia. Itu ihsan. Orang yang ada ihsan ni orang yang ada adab. Orang yang ada adab. Para ahli sufi semua dia ni ada ihsan. Ada ihsan. Kalau kita tengok cerita-cerita ahli sufi, semuanya kita kata berputar ataupun ada di dalam daerah ihsan cerita mereka. Cerita dia tak lari daripada an ta'budallah ka'annaka tarahu. Depa ibadah tu kerana nampak Allah ataupun Allah melihat depa. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Cerita ahli sufi patah balik dia pergi situ. Kok mana pun ahli sufi ni cerita dia terbang, cerita dia mendarat, cerita dia makan dengan orang kan, semua dia akan patah balik situ. Sebab apa? Dia sentiasa merasakan Allah tu ada bersama dengan dia. Sebab tu kelakuan dia tu lain daripada yang lain. Tapi adakah ihsan ini syarat? Dia kata tak. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan saja, dia kata. Kesempurnaan agama Islam juga bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Ini cerita apa? Ihsan yang mana? Ihsan dua martabat yang Nabi sebut di dalam hadis tu, iaitu engkau ibadah macam engkau tengok Allah ataupun Allah tengok engkau. Ini bukannya syarat bagi Islam, tapi syarat kesempurnaan. Kalau syarat bagi Islam ke, habis tak Islam. Ya. Kita ibadah kita mana khusyuk. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, tapi kalau kita pandang pada ihsan maqam yang pertama tadi, itu kena ada. Di setiap orang Islam dia kena ada ihsan di situ. Tak boleh main sembahyang cincai-cincai, tak boleh main sembahyang agak-agak. Dan orang baru nak masuk Islam, dia baru masuk Islam, maknanya banyak benda yang dia tak belajar lagi. Dia baru belajar main subuh, bayang zuhur, main maghrib, isyak, dia tak belajar lagi. Tiba-tiba dia nak main isyak, dia kata main isyak berapa rakaat tu? Rasanya 4 rakaat kot. Dia main 4 rakaat, aci macam tu. Tak aci. Dia kena ada ilmu dulu. Ada ilmu. Belajar takat mana yang boleh lah. Sebab tu kita wajib mengaji dari kecil. Supaya apa? Bila kita dah balik tu, benda asas di dalam Islam kita dah boleh buat dengan sempurna. Sembahyangnya dah elok sempurna. Tak mestilah mengaji sampai jadi alim, pak mazhab dah. Mengaji qadar yang wajib lah kan. Mengenal Tuhan. Kita nak sembah Tuhan, kena kenal Tuhan. Macam mana kita nak sembah Tuhan tapi nama dia kita tak tahu, sifat-sifat dia pun kita tak tahu, zat dia macam mana kita tak tahu. Tahu ilmu lah. Kita tak tahu langsung tentang orang yang kita nak sembah ni. Macam mana boleh jadi macam tu? Tak boleh, tak sepatutnya. Kita kena kenal. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, tidak ada ikhlas dan tidak khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Dia tidak ada ihsan, ibadah dia pun tidak ada ikhlas. Maka tidak sempurnalah agama Islam dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Sebab ibadah dia kosong, di dalam hati dia kosong, tak ada. Maka kosong daripada sebab sebahagian ulama menyebut bahawa ibadah sembahyang kita ni berdasarkan khusyuk. Khilaf ulama tentang perbahasan pahala tu. Ada yang kata kalau tak ada khusyuk tak ada habis. Kalau tak sembahyang kita tu dapat lepas yang wajib sajalah, tidak ada pahala lah. Kalau orang tu sembahyang tak ada khusyuk. Ada sebahagian ulama kata pahala tu berdasarkan banyak mana khusyuk dia. Kalau banyaklah terima pahala dapat banyak tu lah. Kalau sikit lah. Ada sebahagian kata tak, tengok ghalib. Kalau tak ada khusyuknya banyak maka tak ada lah pahala. Tapi kalau ada khusyuknya banyak adalah. Kalau ulama je lah. Tapi ala kulhal ibadah kita tu sebab Allah ni dia pandang dekat hati lah. Tuhan ni la yang zuru ila suwarikum, tak memandang kepada wajah-wajah kamu, tapi yang zuru ila qulubikum. Tuhan ni nak memandang kepada hati. Dia sebab benda yang hanya ada zahir, tidak ada benda yang batinnya, seumpama jasad yang tanpa roh, dia kosong. Jasad tanpa roh ni apa boleh pakai? Tak ada apa. Kosong. Begitu juga solat yang tidak ada khusyuk, macam mana mayat, bangkai mayat yang tidak ada roh. Atau ibadah kita perlu ada
perlu datangkan khusyuk. Kalau kita ni tak pernah ada khusyuk, kena ada latihan lah. Kita kena sentiasa muraqabah tentang hati kita ni. Sentiasa mengintai, aku ni macam mana? Aku ni dah lama dah mayang duk lagu tu je. Kena cuba ubah. Aku ni tak ada khusyuk. Kena tambah khusyuk. Kena usahalah. Kita kena usaha perbaikilah. Kita urusan dunia kita sentiasa perbaiki, maka urusan akhirat juga kita kena sentiasa perbaiki. Sebab apa? Sebab ibadah ni dia meningkatkan keimanan seseorang. Banyaknya ibadah akan meningkatkan keimanan seseorang. Apabila meningkat keimanan seseorang, maka meningkat juga kecintaan kepada Allah. Cinta kita kepada Allah naik dan turun seiring dengan iman kita naik dan turun. Kuat iman kita, cinta kita pun semakin kuat. Iman kita lemah, cinta kita pun semakin lemah. Baik, apa efek dia? Efek dia ada semasa di dunia, dan paling menakutkan adalah efek dia semasa di hujung akhir hayat. Efek dia selama hidup di dunia ini berat, tapi tak seberat efek dia di hujung akhir hayat kita. Efek dia waktu kita ada di hidup di dunia ni pun dah berat sebenarnya. Bila iman kita lemah, dengan bala ujian kita tak kuat, itu tak apa lagi. Apa efek dia iman kita lemah ketika di hujung hayat kita ni? Iman kita bila lemah, cinta kita pun dengan Tuhan akan lemah. Bila cinta kita tak kuat, maka cinta dunia akan naik. Sebab cinta dunia dengan cinta Tuhan ni macam masyriq dan maghrib. Bila kita datang ke masyriq, ke timur, kita akan menjauhi barat. Bila kita datang kepada barat, kita akan menjauhi timur. Macam tu hati kita ni. Bila kita cuba untuk cintakan Tuhan, kita akan semakin meninggalkan cinta dunia. Kalau kita semakin menghampiri dunia, kita akan semakin meninggalkan cinta kita kepada Tuhan. Bila kita cinta kepada dunia, selalu yang disebut oleh ustaz-ustaz, guru-guru, manusia dia cabut roh mengikut keadaan cinta hati dia. Apabila dia cinta dunia, maka dia akan mati dalam keadaan dia cinta dunia. Kita takut bila akhir hayat kita tu, bila kita cinta dunia ni, bila terlampau kuat, kita akan tenggelam. Maka ketika itu, hujung-hujung hayat kita yang sepatutnya kita nak meninggal tu, kita kena semakin kuat ingat kepada Allah. Tapi sebaliknya apa? Bila cinta terlalu kuat dengan dunia, hati kita akan rasa sayang. Syahdunya, hartanya dia nak tinggal, anak cucunya, isteri. Dia masih duk ingat lagi dunia aku nak tinggal. Sepatutnya waktu tu lupakan dah semua ni. Kita ni dah nazak dah, malaikat dah tunggu dah di hujung kepala. Tapi oleh kerana cinta dengan Tuhan itu kurang, tak kuat, berpunca daripada lemahnya iman, maka hubbud dunia ni kuat menguasai hati dia. Ditakuti Allah cabut nyawa kita ketika hati kita tu kuat dengan dunia. Maka kata ulama, salah satu punca su'ul khatimah. Salah satu punca su'ul khatimah. Bila kita tak kosongkan dunia daripada hati kita ketika akhir hayat kita tu. Sebab Tuhan kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat. Malun, harta tak ada manfaat hari tu. Wala banun, anak-anak cucu dah tak ada manfaat hari tu. Kecuali apa? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang dengan hatinya yang sejahtera. Kata ulama, apa makna qalbin salim? Qalbin salim itu hati yang sejahtera tu, kata ulama, hati yang kosong daripada cinta dunia. Hati yang tak ada daripada cinta dunia, itu makna qalbin salim. Waktu tu ada manfaat. Di dunia ini mudarat. Dunia ini memberi mudarat. Sebab itulah kita kena ada ihsan ni, kena ada. Kalau orang tu dia kata tak apa, dia bukan ihsan ni, bukan kita Islam sudahlah, ada iman, ada tak. Dia takutnya efek tu ada sehingga akhir. Sebab itu ihsan ni kita kena sentiasa muraqabah, memperbaiki diri kita. Ditakutilah. Dan sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ni orang yang pertama digelar Amirul Mukminin kan. Orang yang digelar sebab
Sayyidina Abu Bakar digelar Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Bila mai Sayyidina Umar, depa panggil apa? Khalifati Rasulullah. Ya Khalifati Rasulullah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Dia bukan pengganti Rasulullah, bukan Khalifah Rasulullah, tapi pengganti kepada Khalifah Rasulullah, pengganti Sayyidina Abu Bakar. Jadi panjang. Sayyidina Umar kata tak payah panggil Khalifah, aku itu ketua, anak amir, aku ini ketua dan hampa semua orang beriman, maka panggil aku Amirul Mukminin. Dia orang pertama. Kalau tidak, sampai zaman Sayyidina Muawiyah, berapa khalifah nak sebut? Ya khalifata ya khalifati tu dia jenah panjang sebut. Sayyidina Umar dia merubah. Sayyidina Umar ni orang yang sangat cerdik lah. Orang yang cerdik. Apa hadis tadi? Dia kata bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadus thiyab wa shadidu sawadis syi'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita an istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala jatuh tu kan. Sayyidina Jibril tanya lagi, akhbirni anil iman. Akhbirni. Qala fa akhbirni anil iman. Lepas tu barulah qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa makna hadis ni? Katanya hadis ni satu hadis yang panjang dan dia ada sambungan lagi, sambungan tentang alamat akhir zaman pula. Cuma di sini musannif datangkan sekerat untuk menceritakan tentang iman, untuk ceritakan tentang agama sahaja, Islam, iman dan ihsan. Jadi hadis ini menceritakan, katanya di antaranya kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat bersangatan hitam rambutnya. Ini di antara kita kata adab yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada kita tentang adab apabila kita nak mendatangi, nak mendatangi pembesar, nak mai mengaji, nak mai jumpa orang alim dan sebagainya. Sunat kita ni tajammul, pakai hak elok-elok. Seperti mana Sayyidina Jibril datang jumpa Nabi dengan keadaan ataupun kelakuan zahirnya menuntut ilmu, Sayyidina Jibril pakai cantik, pakaiannya bersih putih, syadidu bayadus thiyab kan, putih sangat, dan putih di antara pakaian yang paling baiklah, paling baik, dan Nabi suka putih tapi tak dinafikan Nabi juga ada pakai warna-warna lain lah. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya, segak, tak ada debu-debu, tak ada kotong. Zaman dulu kan, zaman tu Arab dulu kan, kalau musafir mesti kalau janggut dia kat debu-debu. Kalau jubah putih tentulah ada kesan-kesan debu-debu. Ini tidak ada, dan tidak mengenal akan dia oleh seorang daripada puak kami. Kami pun tak ada siapa kenal, menunjukkan dia bukan kau orang sini, dia mai daripada tempat yang jauh yang kami tak kenal. Sepatutnya dia mestilah nampak kesan-kesan musafir. Ini tidak.
sehingga ia menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah. Dia sandarkan dua lutut dia kepada dua lutut Rasulullah. Main belakang lutut ni yang panggil bluetooth. Dia letak lutut dia kepada lutut malaikat kepada lutut Nabi. Tapi kita dah belajar adab dalam menuntut ilmu, apa, tak boleh terlalu hampir dengan guru kan. Sekira-kira kalau Tok Guru ribah tak kenal kan, Tok Guru nak bersyarah ribah tak kan kena muka kan. Jangan duk rapat sangatlah. Bagi ada jarak sikit. Kenapa? Takut mengganggu dia. Sekitar benda adab ni sekitar antara kita kata ihsan dan juga kita menjaga hati guru. Mana hati guru berkenan, okey. Mana hati guru tak berkenan, tak okey. Itu adab kita dengan guru dia asalnya di situ. Cuma ulama letaklah ataklah hak ni jangan buat, ni jangan buat. Tapi asalnya dia kita kata berputar di situ. Apa yang guru suka, apa yang guru tak suka, apa yang guru berkenan, apa yang guru tak berkenan. Jadi kalau kita mai duduk sampai belaga lutut tok guru pun remah kan. Tambah-tambah hak jenis tak mandi pula mai terus mai duduk dekat tok guru, lagilah. Tapi apa yang nak diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada kita pada di sini, sehingga kan sambungan hadis tu dia kata ya Muhammad, wahai Muhammad, dia kata, dia tak tangan dan meletak ia akan dua tangannya atas dua paha Rasulullah. Dia tak tangan kat Rasul, tak tangan kat atas paha. Kalau kita ni dah lebih. Kemudian apa lagi? Berkata ia, ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Isa. Wahai Muhammad, panggil nama aja. Wahai Muhammad, panggil nama. Kalau kita jadi tok guru, tiba-tiba ada mai tu ramai berdiri mai depan ni, panggil nama kita. Ni semai nak tanya orang lain mau panggil ustaz ni mai panggil nama Allah. Macam mana kita? Di sini Sayyidina Jibril nak menunjukkan dan Nabi kita nak mengajarkan dua benda kepada kita. Pertamanya apa? Bagi orang yang nak bertanya, buang rasa malu. Jangan malu. Sebab ada dua jenis orang yang diharamkan ilmu, yang dia tak dapat ilmu. Apa dua orang yang takkan dapat ilmu ni? Pertama, orang yang malu. Kedua, orang yang takabur. Orang yang malu dia tak akan dapat ilmu. Dia malu, segan nak tanya. Hang tanyalah ustaz, hang tak faham. Segan, malu nak tanya. Angkat dah tangan pergi tanya. Tak apa, biar pergi. Lagi sampai sudah dia tak selesai masalah dia. Nak tanya masalah apa? Dia cerita kat kawan saja. Kawan tak kerti, dia tak, aku mana kerti. Aku pun tak mengaji, dia tak hampir tanya ustaz. Malu nak tanya, hampir tanya ustaz. Hang pergi tanya bukan masalah aku, masalah hang. Sampai bila tak sudah? Sampai bila dia tak tahu masalah dia, sampai bila dia tak tahu jawapan. Orang yang malu, kata ulama, tak ada ilmu bagi dia. Jadi jangan malu. Perasaan kalau kita ada masalah yang kita tak faham ataupun kita nak tanya dengan beradab lah. Yang kedua, orang yang tak dapat ilmu apa? Orang yang takabur. Dia merasa nak tahu, dia tak tahu, tapi dia teringin nak tahu. Tapi kerana takabur, berasa besar diri yang ada dalam hati dia tu, dia tak mau tanya. Malu kat orang. Ya, aku tanya jatuh standard. Depan orang ramai pula kan. Contohnya dia mungkin ada pangkat, mungkin sebagainya. Kadang-kadang di satu tempat tu ada mungkin hak main-main mengaji tu macam-macam. Kadang-kadang mungkin dia datuk, mungkin dia doktor, mungkin dia maknanya dia ada di sisi manusia ni dia ada ada jawatan dan sebagainya. Maka kalau tanya maib kan, dia kata hari aku tanya, hari orang tengok aku pula. Dia duk berasa apa? Dia duk berasa lagu orang duk kata, hak tu pun tak tahu tanya. Selalu kita duk berasa lagu tu. Kita nak tanya lagi takut orang kata hak tu pun tak tahu. Padahal orang tu tengok bagus orang tu puji. Kita duk berasa. Jadi orang yang takabur takkan dapat ilmu, orang yang malu takkan dapat ilmu. Jadi Sayyidina Jibril mengajar kepada kita bahawa ada masalah, pergi jumpa tok guru, pergi tanya. Jangan malu-malu. Hatta waktu tu sahabat ada ramai pun, dia mai jumpa Nabi, mai letak lutut Nabi, mai duduk depan Nabi, tanya, tak malu.
Apa ilmu di Google tak sama. Ilmu di Google tak sama dengan ilmu dengan guru, sebab di Google ni dia macam baca sendiri jugalah, macam kita anariah. Sekiranya ada asas ilmu tak ada masalah, nak Google, nak buka kitab mana buka kitab, apabila dia ada sedikit asas untuk mengenal, membezakan mana yang dipanggil istilah, yang mana yang dipanggil apa mazhab ahli sunnah. Kalau tak ada maka jalan tu tak tepat untuk dia lah kan. Untuk orang awam nak Google kena hak mana hak orang bubuh tu, hak Wahabi ke Syiah ke apa, dia telan semua. Itu masalah lah. Dia Google ni sama dengan kitab lah. Kita buka Google sama dengan kita baca buku. Buku hak betul-betul, buku hak elok-elok, buku hak tak elok lah. Cuma kefahaman mengikut masing-masing, tahap masing-masing. Kita baca kitab boleh jadi kita faham macam ni, orang lain baca kitab boleh jadi faham macam ni. Kalau kita bertanya khusus dengan guru, maka kita boleh tanya lajak, Tok Guru macam ni macam mana, dia pun habaq-habaq. Tak apa nak faham lagi, boleh tanya lagi, guru boleh ubah pula cara. Tak faham lagi, Tok Guru buat contoh kot lain pula. Jadi banyak cara Tok Guru nak memahamkan dia tu, ada banyak. Kalau teks ni dia seketui keras, macam tu dia tak akan berubah. Ayat dia macam tu, kita baca macam tu, ikut lah kita nak faham ke mana. Kalau guru ni dia boleh ubah, cakap macam ni, tak faham, macam ni, ubah pula. Tak faham lagi, buat contoh lain pula. Jadi memudahkan kita. Itu yang dikatakan orang yang tak malu ni, dia mudah dapat ilmu. Itu pertama. Yang kedua yang nak diajarkan oleh di dalam hadis ni, yang kita boleh ambil i'tibar kepada kita, untuk kita diri kita, iaitu seorang guru harus bersabar. Seorang guru ni kena sabar dengan kerana orang yang nak mengaji dengan dia, murid-murid. Fahamlah murid ni macam-macam. Hak orang mengaji ni, ada yang orang mengaji ni ada yang jenis ada adab, ada yang jenis tak ada adab, ada yang baru nak mengaji memang tak reti apa langsung, ada yang dah mengaji sikit. Jadi pelbagai jenis anak murid ni menyebabkan reaksi dan kelakuan tu pelbagai. Jadi sebagai seorang guru kena bersabarlah. Sayyidina Jibril memanggil ya Muhammad dan buat semua tu untuk menunjukkan bahawa dia, dan ulama kata dalam menceritakan hadis ni, ulama kata dia nak menunjukkan jafaul Arab, badui punya ni. Dia ni badui. Nak habaq kata, dia ni memang lelaki, orang yang badui macam tu. Zaman Rasulullah kan, kadang-kadang Rasulullah tengah khutbah terus bangkit tanya tengah-tengah tu, orang kata dia ni pasal apa, sahabat gaduh nak marah, tapi depa faham sebab apa, perangai badui macam tu, kasar, tak ada adab. Tapi bila depa beriman dengan Nabi, memang kuat sungguh. Kuat sungguh. Jadi Sayyidina Jibril ni nak menunjuk bahawa dia ni badui, datang dari badui. Panggil pun ya Muhammad, panggil dengan nama. Itu kata pendapat ulama pertama. Sebahagian pendapat ulama kata, kenapa Sayyidina Jibril panggil ya Muhammad? Sebab kata khitab untuk beradab, jangan panggil nama Nabi itu untuk manusia, bukan untuk malaikat. Kita tak boleh panggil ya Muhammad apabila khitab dengan Nabi. Sahabat kena panggil ya Rasulullah. Apabila khitab, maknanya kita duduk depan, bukan kita cerita di belakang. Apabila nak memanggil ya Rasulullah, tak boleh ya Muhammad, tak boleh. Apabila kita nak memanggil, nak menyeru ataupun khitab, kena guna ya Rasulullah untuk sahabat. Adapun untuk malaikat, perintah itu tak kena. Jadi malaikat boleh panggil dengan nama, dia tak panggil ya Rasulullah, tak apa. Itu sebahagian pendapat ulama. Dan pendapat yang ketiga, sebahagian ulama kata larangan memanggil nama Nabi itu adalah setelah hadis ni, bukan sebelum. Maknanya ketika malaikat panggil nama ya Muhammad, belum ada larangan daripada Tuhan kepada orang yang memanggil nama Nabi. Tak boleh kita panggil nama Nabi ya Muhammad. Maksud dia khitab lah. Adapun mencerita ghaib itu tak ada masalah. Sebagai adab lah. Kita pun tak panggil nama kita. Kalau nama pak kita Awang, kita tak panggil oi Awang, kita tak panggil itu. Makan penampak boleh. Itu adab. Jadi
benda yang nak beritahu sini, bagi pihak orang yang nak bertanya, jangan kita berasa malu untuk bertanya. Bagi pihak guru yang nak menjawab, kena bersabar dengan karenah murid-murid yang bertanya. Betul-betul kadang-kadang anak murid itu bukannya dia tak mau beradab dengan guru, tapi oleh kerana dia tak reti nak beradab, menyebabkan dia tak beradab. Dia tak belajar. Adab ni perlu bersahabah, belajar baru kita tahu adab. Untuk melekatkan adab tu pada diri kita, kena sahabah dengan orang yang beradab, berkawan dengan orang beradab, baru terlekat adab tu pada kita. Jadi rugi dia. Anak murid Imam Malik, anak murid Imam Malik, bila mana dia dalam pelita penuntut sebut, dia kata, aku mengaji dengan Imam Malik 20 tahun. Dia kata 18 tahun aku belajar adab saja dengan Imam Malik. 18 tahun belajar adab dengan Imam Malik. 2 tahun aku belajar ilmu. Alangkah baiknya kalau 20 tahun tu aku belajar adab. Hak 18 tahun tu dia berasa rugi dia baru belajar 18 tahun. 2 tahun lagi dia belajar ilmu, dia tahu rugi. Kalau 20 tahun aku belajar adab semua dengan Imam Malik, lagi bagus. Nah, adab ni lagi penting. Ilmu boleh cari di mana-mana. Guru ramai boleh bagi ilmu ni. Adab tak ramai yang boleh bagi. Imam Malik ni sopan, adab, ulama yang sangat jaga adab. Di Madinah, dia ulama Madinah, dia wafat pun di Madinah. Dia sangat menjaga Nabi, sehingga di kota Madinah dia tak pernah naik keldai. Sebab apa? Takut keldai dia jejak di tempat yang Nabi jejak. Jaga adab dia. Di sebelah Tarim ada sebahagian sufi dulu tak pakai kasut. Bapa nak jaga adab. Imam Haddad dia tinggal di masjid tu kan, tempat ada kasut kan. Dia masuk Tarim, kasut dia tinggal bukan masuk rumah, bukan masuk masjid. Nak masuk kota Tarim, dia tinggal kasut dia di satu tempat tu. Ada masjid sampai lah, datang tempat tu, dia pun letak, buat satu ni. Dia letak kasut di situ, dia masuk Tarim. Jalan kaki tak pakai kasut. Menghormati tempat-tempat bumi awliya. Budak-budak sana pun tak pakai kasut tapi tak ada apa lah kan. Tu adab panggil, adab. Adab ni bukanlah kita kata suatu benda yang sekitar pada wajib sunat. Adab ini cara kita menghormati. Cara kita sabar. Apa yang ditanya dengan dia kata Sabdanya Nabi bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah, dan mendiri engkau akan sembahyang, mengelar engkau akan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunai engkau akan fardu haji ke Baitillah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Ini semua kita dah cerita. Berkata lelaki itu, benar engkau. Ni pun terjemahan dia pun jatuh lah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusadduhu. Kami berasa hairan baginya. Dia bertanya kemudian dia membenarkan. Terjemahan tu tak ada. Terus di sini kemudian menanya lagi lelaki itu. Maknanya terjemahan dia di sini pun ada yang jatuh lah. Cetakan ni kadang-kadang dia apa? Salah silap, lupa langkau lah dan sebagainya lah. Sebab tak ada pentahqiq kan. Sebab tu sebahagian kita ada orang yang dia mentahqiq kan. Tengok balik naskah-naskah kan. Wahai Muhammad, bertanya lagi, beritahu akan saya daripada iman. Sabdanya bahawa percaya engkau akan Allah dan malaikat dan segala kitab-kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya, dan akan hari qiyamah. Dan percaya engkau dengan qadar baiknya dan jahatnya. Percaya qada dan qadar. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Engkau benar wahai Muhammad. Menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Sabdanya bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, maka ia tetap melihat akan dikau. Itu hadis yang menceritakan tentang agama Islam, iman dan ihsan. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah berhimpun 3 perkara. Islam, agama yang sempurna ada 3. Iaitu iman, Islam dan ihsan. Kena ada 3 ni baru sempurna. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut.
maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama, bahkan mengetahui jua dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini, dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang, dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa, dan ila akhirih dan sebagainya. Ilah tu ringkasan ila akhirih, seterusnya lah, etc. lah, seterusnya. Jadi ada orang yang tahu sembahyang tapi tak sembahyang. Dia tahu wajib puasa tapi dia tak puasa. Ini tak sempurna lah Islam dia. Dia tahu tapi dia tak buat. Jadi ada ilmu tapi dia tak beramal, menyebabkan dia termasuk daripada wa'id syadid, janjian seksa yang syadid. Kena jaga. Tuhan dah janji-janji dah sekian-sekian orang yang ada ilmu tak beramal. Sehingga dalam Zubat pun kata mu'adzabun min qabli ubadil wasan, diazab sebelum penyembah-penyembah berhala, dan sebagainya lah. Kata Hasan Al-Basri, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah, watlubu hadhihi al ibadah talaban la yatrubu bil ilmi. Tuntutlah ilmu satu tuntutan yang tidak memberi mudarat dengan sebab ibadah. Maknanya apa? Dengan sebab engkau tak beramal, tak beribadah dengan ilmu engkau. Dia tahu sembahyang wajib, dia tahu ini wajib tapi dia tak buat. Dia tahu yang ni haram tapi dia langgar. Maka benda ilmu ni memberi mudarat kepada dia. Hanya sekadar mengaku Islam, hanya sekadar kata orang Islam, suka Nabi, suka cinta Rasul, cinta Tuhan, tapi tak laksanakan apa yang Islam perintah, maka tak sempurna Islam dia, tak sempurna agama dia, dan dia termasuk daripada orang-orang yang Allah janjikan siksaan yang pedih. Maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat dalam risalah saya yang bernama Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Soalnya ada karang pula kitab lain, dia kata pergi tengok situ lah dia dah. Dan katanya wallahu a'lam, huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak pula. Nak cerita hukum syarak. Hukum syarak ni bahas dia panjang lebar di kitab fiqh lah. Kitab fiqh lah nak cerita hukum syarak. Cuma di sini kenapa cerita hukum syarak? Habis agama cerita hukum syarak sebab apa? Sebab kita kata istitradan lah. Musannif sebelum nak masuk cerita ilmu tauhid ni, dalam kitab tauhid ni selalu dibincangkan tentang hukum akal. Jadi dah alang-alang cerita tentang hukum, maka dia cerita siap-siap semua jenis hukum. Hukum ada namanya hukum akal, ada namanya hukum adat, ada namanya hukum syarak. Dan musannif akan ceritakan dulu kepada kita hukum syarak. Jawharul Mahum muka surat 7. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, kan bawah kan, 3 baris di bawah tu nah. Kelebihan ilmu dan ulama lagi nak cerita. Dan riwayat daripada Umar ibn Al-Khattab ataupun Umar bin Al-Khattab ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Apabila orang tu nak pi ke majlis ilmu, nak main mengaji, satu langkah tu 100. Satu kebajikan tu banyak mana? Bukan satu macam RM1 dah, bukan sikit. Tuhan ni dia tak kedekut, dia bagi banyak. Ini 100 kebajikan hanya dengan langkah, hanya dengan selangkah. Orang hak jauh lagi banyak pahala. Sebab apa? Dia susah nak main jauh, maka Allah bagi banyak pahala dia. Sebab tu sahabat bila dengar itu, ada sahabat yang terus berasa nak pergi duduk jauh daripada masjid. Dia jealous. Ada sahabat yang duduk jauh, dia duduk dekat, maka dia pun nak duduk jalan Rasulullah tu, tak payahlah. Ada duduk dekat lah. Tapi nak juga dapat pahala hak Rasulullah sebut, dia pun langkah sikit-sikit. Nak bagi dapat pahala banyak. Satu langkah 100. Punyalah mereka fikir tentang akhirat. Nak untung. Orang yang tijarah ni, orang nak untung. Orang ahli tajir akhirat ni, dia nak untung. Dia kata, boleh dapat banyak, buat apa dapat sikit.
Benda boleh buat pahala banyak. Buat apa? Buat pahala sikit. Untunglah. Saya tak berjalan kaki, saya naik kereta. Kira juga. Qadarnya lah. Orang tengoklah naik kereta mahal, kereta pelan. Kalau kereta mahal, minyak mahal, Tuhan kira semua. Pusing jauh. Pusing jauh lagi no. Kira. Tuhan kira setiap penat lelah kita untuk dia, untuk agama dia. Kita tamak pasal dia, dia bagi. Tuhan tak kedekut. Sebab apa? Sebab dunia tak ada nilaian, dia kata. Dunia ni tak ada nilaian. Hak kita nampak banyak-banyak ni tak ada nilaian. Di akhirat Tuhan nak bagi banyak, dia kata. Kat dunia ni hampa penat lelah untuk aku, maka aku bagi cukup-cukup banyak di akhirat nanti. Amin insya-Allah. Setiap minyak yang kita keluarkan, setiap tayar yang pancit, bunga tayar yang haus, Tuhan akan kira semualah. Kita duk pi naik ngaji, pi mai tiap hari, bunga kuih haus, minyak duk isi tiap hari, mentol rosak, keberita lah, apalah. Semua Tuhan kira. Lenguh lutut ni, sakit lutut ni, duk berjalan tiap-tiap hari, Tuhan kira belakang. Setiap sakit yang berlaku pada kita dengan sebab ibadah kepada Allah, Allah tulis. Semua Allah tulis. Faman ya'mal mithqala dzarrah pun, hak zarrah pun kita akan dapat melihat. Allah dah catat semua. Mithqal dzarrah kebaikan, Tuhan catat. Apa sahajalah Allah tulis. Sebab apa? Sebab Tuhan bukan nak tengok tang usaha kita tu. Tuhan tengok hati kita. Kita buat tu semua kenapa? Kerana kita cinta. Maka Allah pun tulis semua dengan sebab kecintaan kita tu. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan. Tiap-tiap satu kalimah. Sejam 2 jam tu. Kalau ustaz ngajak laju, banyak lah. Dia cakap macam motorbot. Lagi banyak. Kalau ustaz lambat tu, satu kira satu tu. Pahala dengar kalimah, pahala lain. Pahala dalam majlis tu, pahala lain. Kita duduk tu saja pun dah dapat ada rahmah yang lain, rahmat lain yang Allah turunkan kepada kita. Hak dengar tu lain pula. Kefahaman kata lain pula. Kita tengok wajah pun lain pula. Semua, setiap satu tu Allah kira. Kita pegang pen, lebih lagi. Kalau orang dengar saja, dekat telinga saja, memandang saja, dapat memandang saja. Kalau orang tulis, dia dapat pahala menulis. Kalau dia ada kitab, dia tengok kitab, dapat pahala memandang kitab. Setiap huruf yang kita pandang, Allah kira. Setiap kalimah yang kita dengar, Allah kira. Tengok muka guru, tengok muka kitab, semua Allah kira. Semua Allah kira. Hadis ini juga disebut di dalam kitab Riyadhus Salihin. Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Boleh buka tengok dalam tu. Ada hadis ni. Lagi waqala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Dan sebahagian daripada riwayat faqihun wahidin asyaddu 'ala syaitan. Ini dia kata faqihun wahidun mutawarri'un. Dia tambah ada mutawarri'un. Sebahagian riwayat yang lain yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas katanya faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan. Dia tidak ada mutawarri'. Apa makna hadis ni? Sabda Nabi SAW, satu orang alim yang memberati dengan wara'. Dia alim dan dia wara'. Sebagai hadis lain, faqih saja tak wara'. Hadis lain disebut faqih. Hadis ni faqih dan wara'. Terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadahnya. Yang jahil lagi wara'. Hak jahil, hak wara', seperti kisah Barsisa yang lagi akan datang. Orang abid bersungguh-sungguh mudah. Buktinya apa? Tak payah tengok zaman jauh-jauh, kita zaman lah. Ramai ada orang yang suka pegang tasbih, pegang zikir, tiba-tiba sampai satu tahap dia kata kami dah naik satu maqam, tak payah sembahyang. Ramai tak? Ramai. Itu abid tak? Abid. Cuma tak faqih, tak reti.
tertipu. Bila dia kata sembahyang fardu tu tak wajib, ijma' ulama mengatakan apa? Kufur. Ingkar tentang kewajipan wajib sembahyang yang 5 waktu ni kufur. Kalau dia malas lain cerita kan? Malas lain cerita. Memang wajib tapi malas tak? Tu lain cerita nombor 2. Hak ni dia tahu wajib 5 waktu ni, tapi tiba-tiba dia kata kami dah sampai satu maqam dah ni, kami tak wajib. Itu abid zaman moden yang nak pegang tasbih, tak mau ngaji. Itu dikatakan asyaddu ala syaitan min alfi abidin. 1000 abid pun dia kata no hal. Bukan 3,000, juta-juta dah abid yang dia sesatkan. Tapi alim ni walaupun tambah-tambah yang warak. Kalau alim yang faqih yang tak warak pun dah susah, yang depa dah tak suka, tambah-tambah faqih yang warak. Faqih yang warak ni dia sangat-sangat menjaga. Ni susah. Faqih yang tak warak pun dia susah. Faqih ni kalau tak warak pun dia tak tersesat. Tersesat tu tidak. Tertipu tu mungkin. Tertipu dengan hawa nafsu dia lah kan. Tapi dia tetap tak tersesat sebab dia tahu jalan mana sesat, jalan mana yang lurus. Dia tahu jalan yang sesat yang mana, maka dia tak menceburi jalan tu. Cuma kadang-kadang dia tertipu dengan nafsu dia, maka dia jatuh jugalah ke lembah maksiat dan sebagainya. Dan sebab syaitan ni benci sangat kepada orang alim ni, sebab tiap-tiap kali syaitan ni buka kepada manusia awam ni pintu-pintu maksiat, tiba-tiba ada faqih yang arif, yang alim dengan tipu daya syaitan, maka dia pergi tutup pintu tu. Syaitan pergi buka untuk orang awam, orang alim ni pergi tolong tutup. Dia benci ya. Aku buka, hang tutup. Aku buka, hang tutup. Dia marah. Dia marah. Dia tak sama dengan abid. Abid dia seorang-seorang dia. Dia nak sembahyang seorang-seorang dia. Dia puasa seorang-seorang dia. Orang awam jadi apa pun, dia tak tengok. Dia tak peduli. Itu syaitan suka. Syaitan suka dengan orang abid. Dia benci kepada orang alim. Sebab abid ni mudah. Seperti kisah Barsusah yang lagi akan datang. Dia kata lagi akan datang, kita tak payah serta. Barsusah no? Orang yang kuat ibadah dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang alim tu atau orang abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Bintang. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan tinggi darjatnya pada akhirat. Itu maknanya lah. Orang alim dengan orang abid umpama bulan dan bintang. Orang abid ni gemerlipan dia kecil-kecil saja. Penghias bagi orang yang alim. Alim ni cahaya dia terang. Kalau pada malam apabila bulan penuh, maka terang muka bumi kita ni. Sebab suluh cahaya daripada bulan tu. Dan banyak lagi hadis lah. Dia tak habis lagi dia cerita tu. Dan pada setengah riwayat seperti kelebihanku atas umatku, kafadli ala ummati. Itu sebahagian riwayat. Fadlul alim ala al-abidi kafadli ala ummati, seperti aku dengan umat aku. Dan pada sebahagian riwayat lain, ala adnakum kafadli ala adnakum, kata Nabi, seperti mana aku dan orang yang paling rendah daripada martabat kamu. Nabi nisbahkan keilmuan itu seperti nubuah dah, kenabian. Pada pihak tinggi darjat dia. Dengan orang ahli abid yang tidak alim ini seperti mana orang yang paling lekeh, yang paling rendah. Nak abang kata ilmu itu satu benda yang mulia. Benda yang mulia di sisi. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Hai Tuhanku, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar. Nabi doa untuk orang yang guru-guru ni satu doa khas, tidak pada orang lain. Doa ni kena pada orang yang muallim sahaja. Sama ada muallim tu alif bata ataupun muallim iqra, muallim apa saja yang namanya muallim mengajar agama ni,
Nabi doakan khas kepada dia supaya Allah ampunkan dosa dia dan beri berkat olehmu pada badan mereka itu dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Jadi ada doa khas daripada Nabi, minta satu kesihatan dan minta umur yang panjang kepada orang-orang alim. Sebab tu kita tengok orang alim ni banyak yang umur panjang-panjang, kan? Umur panjang-panjang sebab apa? Berkat doa Nabi, mukjizat Nabi, ya. Tapi ada ke orang alim umur pendek? Ya, Allah tukarkan sesuatu dengan mereka. Allah gantikan suatu benda yang lain untuk mereka. Ada kelebihan-kelebihan, ada macam Imam Nawawi, Masya Allah. Imam Nawawi umur tak panjang, 40 lebih. Kan? Tapi ilmu dia panjang. Ilmu dia sampai akhir zaman, semua orang bila sebut Imam Nawawi, semua kenal. Tak ada siapa yang tak kenal Imam Nawawi. Semua kitab dia orang pakai. Ahli sunnah ke, Wahabi ke, semua pakai. Kan? Riyadhus Salihin, Wahabi pun baca. Kita pun baca, kan? Kitab Imam Nawawi ni semua orang pakai. Kitab dia Majmu', semua mazhab pakai. Mazhab Syafi'i pakai, Hanbali pakai, sebab dia cerita dalam tu mazahib. Semua pakai. Itu Imam Nawawi. Walaupun dia umur pendek, tapi Allah tukarkan kepada ni suatu benda yang lain khas. Tapi kalau yang tak dapat yang lain, Allah kekalkan umurnya. Jadi ramai guru-guru yang umurnya panjang, yang Allah beri kesihatan, sakit sikit-sikit tu tak ada apalah. Tapi Allah beri kesihatan, sakit-sakit yang tak tahu, umur dia panjang. Tapi kalau Allah bagi tok guru tu umur pendek, maknanya ada sesuatu lain yang Allah bagi kepada dia lah. Kita cerita tok guru je, kita orang ngaji pun. Orang ngaji tak ada ke? Ada. Orang ngaji pun ada. Orang ngaji ni, hari tu kita dah cerita kan? Man salaka tariqan. Dalam apa? Risalah Jamiah, Risalah Jamiah sebut hadis tu kan. Orang yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang berjalan satu jalan untuk menuntut ilmu ni, Allah jalankan dia satu jalan menuju ke syurga. Orang yang nak main mengaji, nak main menuntut ilmu ni, maknanya dia berada di jalan elok dah tu, jalan nak masuk syurga. Jalan nak masuk syurga. Dan malaikat ini la tadau ajnihatiha, malaikat pakat hamparkan sayap-sayap ridan bima yasna'u, sebab redha dengan apa yang penuntut ilmu ni buat. Mana ada hamparan yang lebih hebat daripada sayap malaikat? Raja pun takat kapet merah je. Kapet ni sayap malaikat. Sayap malaikat. Sayap malaikat maka lebih lah. Rezeki pun Allah jamin. Orang biasa ada satu jaminan, tapi orang mengaji ilmu ada dua jaminan. Orang biasa ada jaminan daripada Allah tentang rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kan? Tidak ada satu dabbah pun di muka bumi ni melainkan Allah jamin dia punya rezeki. Jangan risau, ulat dalam batu pun boleh hidup. Ulat dalam batu ke, dalam pokok ke, semua boleh hidup. Itu jaminan daripada Allah. Tapi termasuk daripada penuntut ilmu, sebab dia pun manusia juga. Tapi penuntut ilmu dia ada satu jaminan yang lain. Allah Ta'ala memberi jaminan kepada dia. Takaffala li talibil ilmi birizqih. Itu sebagai hadis yang lain. Tuhan menjamin. Inna Allah Ta'ala takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah Ta'ala ni dia menjamin rezeki penuntut ilmu. Dia ada dua jaminan. Sebab tu penuntut ilmu ni dia rezeki dia lebih. Orang mengaji zaman moden gemuk-gemuk. Budak pondok zaman moden lah. Budak pondok zaman dulu kukuh. Orang dulu ngaji-ngaji kuih. Tapi orang pondok lah gemuk-gemuk, kan? Betul tak? Makan cukup kan? Cukup. Pernah tak lapang duduk pondok? Tak pernah. Nanti update kat Facebook. Saya duduk pondok tak pernah pun lapang. Mak saya tak bagi duit pun saya boleh makan. Betul tak? Betul. Main mana rezeki? Tuhan hantar pandai. Kita bukan tak nak main dari mana. Allah jamin rezeki. Rezeki penuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, Nabi kata dia duduk di jalan nak menuju ke syurga. Orang yang tak menuntut ilmu, dia tak duduk kat jalan syurga lah. Faham dia macam tu? Faham dia macam tu? Sebab apa? Ngaji ni satu kewajipan. Siapa tak mengaji dah dapat dah dosa. Siapa tak mengaji dah dapat dah satu dosa. Tak kisahlah dia ngaji dulu ke, dia ngaji lah ke, dia ngaji kemudian. Yang penting pengajian tu ada. Siapa yang mengaji, makna dia dah tempah satu jalan untuk menuju syurga. Siapa yang tak pernah mengaji, dia tak ada jalan untuk menuju ke syurga.
Sebab dia dah tinggal satu kewajipan, talabul ilmi faridah tu dia dah tak buat. Dia tak menuntut ilmu. Itu satu. Yang kedua, ilmu perlu ada untuk mensahkan ibadat dan menyelamatkan ibadat. Kalau ilmu tak ada, ibadatnya tidak sah dan ibadatnya tak terselamat daripada huru-hara. Boleh jadi sembahyangnya celau-celau batal semua. Boleh jadi sembahyangnya tidak sah dengan najis dan sebagainya. Maka perlu ada ilmu. Dan yang paling ditakuti, sebab ulama juga menyebut sama juga dengan bab tadi, di antara asbab su'ul khatimah adalah tidak ada ilmu. Su'ul khatimah juga di antara asbabnya adalah tidak ada ilmu. Macam mana tidak ada ilmu? Su'ul khatimah ini kata ulama dia ada dua pangkat tadi kan. Saya sebut tadi kan. Dia ada dua jenis su'ul khatimah. Yang paling tingginya adalah ketika su'ul khatimah, iman dia bergoncang. Dia taraddud ataupun dia juhud, kata orang. Syak awil juhud. Dia jadi syak pada iman dia ataupun dia juhud, dia engkar. Walaupun dulu dia tok guru, walaupun dia dulu dia mengajar, tapi boleh jadi tak? Boleh jadi. Apabila ilmu dia daripada jalan yang salah. Apabila ilmu yang pertama yang kita mengaji adalah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini kita nak i'tiqad dalam hati apa yang ada pada zat Allah, apa yang ada pada sifat Allah. Kita nak kata apa pada zat, kita nak kata apa pada sifat dan sebagainya, ayat Al-Quran dan sebagainya. Itu ilmu akidah. Tapi apabila kita i'tiqad suatu benda yang salah dengan sebab tidak ada ilmu, kita menganggap ada pada Tuhan sesuatu yang tidak ada, boleh menyebabkan kita su'ul khatimah. Boleh. Sebab apa? Sebab ketika orang tu dah dekat nak mati, kata ulama, hijab Allah angkat. Allah akan angkat hijab. Maka ketika Allah akan angkat hijab, dia akan nampak segala amalan dia, segala apa yang dia. Wa badalahum, dan zahirlah bagi mereka itu orang yang dah nak mati ini, daripada sayyiati ma'amilu, apa-apa hak jahat depa buat tu depa akan nampak. Apa-apa akidah hak depa tak sangka tu depa nampak. Allah buka tunjuk buku dia, ibadah dia tak sah dengan sebab tak ada ilmu. Allah tunjuk kepada dia akidah salah. Maka ketika tu ketak dia. Dulu kat dunia dia bahas, buka kitab ni, dia buka kitab ni, cerita tentang ilmu tauhid ni. Tiba-tiba apa yang dia i'tiqad tu salah, Tuhan tunjuk. Salah ketika tu dia cita-cita apa? Alangkah baiknya aku ni dulu jadi orang bodoh. Alangkah baiknya aku ni jadi orang bodoh, kata ulama. Ketika Allah tunjukkan akidah apa yang dia i'tiqad ataupun ilmu dia yang dia ajak tu salah, dia kata alangkah indahnya kalau aku ni dulu bodoh, tak reti apa-apa, biar jadi orang awam tak apa, aku ikut je tok guru kata apa. Bila jadi macam tu, Tuhan tunjuk beberapa akidah yang salah, menyebabkan dia jadi ketak, dia taraddud dengan akidah dia yang semua tu, menyebabkan dia syak pada akidah dia dah. Ketika tu, macam mana iman aku, macam mana. Bila jadi macam tu, tiba-tiba Allah cabut nyawa dia dalam keadaan syak pada iman. Sebab dia dah nampak salah. Kita kalau kita jawab dengan betul, 50 tambah 50 apa? Budak jas 1. 100. Betul kan 100? Salah lagi saya denda. Tiba-tiba syak, betul tak? Apabila ada sedikit goncangan, orang yang tak kuat ni dia terus syak. Dia terus hilang. Ini kan pula di saat-saat kematian. Apabila Allah zahirkan, nampak ni tak betul, akidah dah tak betul, terus dia syak habis. Hak mana hak dia i'tiqad selama ni, dia main syak. Ketika syak, dia tak nama orang beriman 50-50. Allah cabut ketika tu. Namanya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Ketika sebab tu sebahagian Nabi kata, orang yang paling banyak ahli syurga ni siapa? Al-bulhu. Balah. Orang yang bodoh. Sebab apa? Sebab dia tak terlalu mendalam dalam ilmu ni sehingga masuk pada bab rumit-rumit sehingga akidah dia rosak. Sebab tu sebahagian daripada ulama salaf mencegah bagi orang awam untuk mendalami. Sebahagian ulama salaf dia kata, kalau hang tak pandai, hang tak ni, hang serah saja. Kalau hang ngaji, hang dengar ambil pahala tak apalah.
Tapi kalau hang tak pandai, hang jangan nak terbiang. Kalau ulama ni duk bahas, hang tak reti, hang tu duk masuk campur ikut komen. Kan? Itu untuk orang awam macam tu. Kalau nak mengaji, cari guru yang betul. Cari guru yang ahli sunnah, perbetulkan akidah. Takat mana yang boleh ambil, kita ambil. Takat hadas tak boleh pening, tinggalkan. Jangan duk i'tikad benda yang pelik-pelik. Sebab apa? Takut jadi macam tu. Sebab tu ulama salah dulu sebahagian melarang untuk orang yang bukan ahli, untuk orang yang bukan, untuk mendalami benda-benda macam ni. Sehingga apa? Sehingga takut kita ada akidah yang salah, menyebabkan tergoncangnya iman kita di saat-saat akhir, yang menjadi asbab bagi su'ul khatimah. Itu asbab. Tapi kalau kita mampu, kita ada guru yang sahih, kita ada guru yang betul, tidak ada masalah lah. Akidah ni bukannya mesti hak tinggi-tinggi, tapi tak ada masalah. Bukan kata kaji tinggi tu. Bagi kena jalan yang betul, guru yang betul. Ikut tahap yang kita mampu, kita faham, kita ambil. Tak faham, yang mana hak berat, kita tinggal. Hak mana hak ikhtilaf ulama', kita tak pandai, kita tinggal. Hak mana hak guru bergaduh, ustaz ni kata ni, ustaz ni kata, hak macam tu, kita tinggal. Kita tak faham, kita tinggal. Kita boleh pi, kita pi. Kita Allah bagi kemampuan, kita masuk berbincang, kita bincang. Allah bagi kemampuan untuk faham, kita baca. Tapi kalau kita ni, aku tak reti, jangan duk terbiang benda yang kita tak boleh. Yang kita tak mampu nak masuk, berhenti. Kalau kita masuk, takut jadi macam-macam. Orang awam lah ni, segala jenis mufti bincang, mereka pun jadi mufti juga. Tu yang masalah tu. Hak fiqah, hukum halal haram tu dah berat dah. Ini sampai bab akidah pun, orang awam ni nak masuk juga. Orang alim ni bincang, orang macam ni, hak tukang komen ni, tong, lagi dahsyat. Itu masalahnya. Jadi kita, akidah ni bukannya sampai berat-berat. Kalau orang tanya kita, Allah ada tak? Kita nak jawab apa? Ada. Itu akidah kita, nak pegang tu je. Allah ni kuasa tak? Kuasa. Itu saja akidah kita. Hak dalam itu fardu kifayah. Kena bagi ada lah. Setiap satu tempat tu kena bagi ada orang yang reti kan. Tapi untuk orang awam, kita kata tak perlu susah hati untuk bab-bab pelik-pelik sangat hak dalam tu, tak perlu susah hati. Tapi kalau boleh, baguslah. Ada kemampuan, boleh faham, alhamdulillah. Tak ada kemampuan, tak boleh faham, tak apa. Jangan susah hati. Yang penting asas tu baik kemah, kuatkan dengan ibadah supaya iman kita terjaga. Habis. Dan daripada Umamah, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.